Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Wah, ini memang paling panas berkaitan dengan aman Palestin dan juga SPRM. Nampaknya aman Palestin seakan-akan mahu melawan SPRM. Tapi apa yang berlaku? SPRM tidak tunduk terhadap perkara itu. Azam Baki akhirnya buka cerita, buka mulut, menjawab persoalan daripada atau cabaran daripada aman Palestin. Azam Baki jawab aman Palestin dengan kata, kita lawan di mahkamah. Wah, ini bagus. Supaya apa-apa ketidaktelusan yang terjadi dapat diketahui. SPRM sedia mendedahkan perkara atau siasatan dapatan yang diperoleh oleh SPRM berkaitan dengan aman Palestin. Saudara-saudara sekalian, SPRM bersedia berdepan aman Palestin di mahkamah jika pertuduhan itu mengambil pertubuhan itu mengambil tindakan undang-undang ke atas pembekuan akaun banknya, kata Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki. Azam Baki berkata, sementara aman Palestin ada hak memulakan tindakan mahkamah, SPRM juga ada kuasa di bawah undang-undang untuk membuat siasatan bagi pihak orang awam. Tiada siapa boleh melarang mereka untuk ambil tindakan. Kita lawan di mahkamah, kata SPRM lagi. Setakat ini kita hanya ikut undang-undang, katanya kepada Malaysia Kini. Pada minggu lalu, SPRM telah membekukan 41 akaun bank milik aman Palestin Berhad dan entiti syarikat lain yang melibatkan wang berjumlah 15 juta ringgit. Pembekuan dibuat berkaitan siasatan penyalahgunaan wang sumbangan dan dibuat di bawah Akta SPRM 2009, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 dan Kanun Keseksaan Akta 574. Siasatan lama lagi untuk selesai. Ramai lagi saksi akan dipanggil. Setakat ini kita sudah panggil 11 orang, termasuk seorang pemegang amanah aman Palestin, kata Azam Baki. Dalam sidang media semalam, pengurusan tertinggi aman Palestin menafikan dakwaan pertubuhan itu menyalahgunakan sumbangan yang diberikan orang ramai. Peguam Muhammad Rafiq Rashid Ali yang mewakili aman Palestin turut membidas kenyataan SPRM berkenaan kes tersebut yang didakwanya sebagai propaganda jahat untuk membunuh karakter aman Palestin dan ahli lembaga pengarahnya. Kenyataan media pihak SPRM bertarikh 23 November 2023 pada perenggan ketiga jelas berniat jahat dan sengaja diterbitkan untuk membina persepsi negatif terhadap aman Palestin, kata kenyataan tersebut. Ia seolah-olah telah menghukum aman Palestin bersalah menyeleweng dana 70 juta ringgit yang dinafikan. Kenyataan-kenyataan SPRM berkait dengan kes ini ternyata tidak cermat, tidak teliti, tidak boleh dipercayai dan tidak berintegriti, katanya. Muhammad Rafiq merujuk kenyataan SPRM yang menyebut bahawa Suruhanjaya itu membekukan sebanyak 41 akaun bank syarikat pertubuhan amal tersebut dan beberapa entiti syarikat lain yang dengan jumlah keseluruhan lebih RM15 juta. Dia berkata aman Palestin telah mengutus surat kepada Azam dan pengarah bahagian AMLA SPRM Muhammad Zamri Zainul Abidin memberi notis agar pembukuan akaun dibatalkan menurut Seksyen 44A AMLA TFA PUAA 2021. Katanya lagi, aman Palestin akan mengambil tindakan undang-undang jika akaun tidak dinyah beku dalam tempoh 3 hari. Sementara itu, sumber SPRM mendakwa siasatan dibuat ekoran pelaburan meragukan yang dibuat aman Palestin menggunakan dana sumbangan orang ramai. Menurut pegawai tinggi SPRM itu, walaupun pertubuhan itu dibenarkan undang-undang untuk melabur, ia tidak boleh melibatkan manfaat peribadi. Antaranya kita tengok pembelian 27 aset yang mana jika tidak silap 21 daripadanya adalah bangunan dan tanah. Malah ada tanah di Sabah dan Sarawak. Persoalannya,
mengapa Anda nak beli aset-aset ini? Soal SPRM. Wang diberi orang ramai untuk membantu orang ramai atau membantu orang. Jadi kalau bak beli aset pun, ia perlu dibuat dengan betul dan tidak boleh libatkan manfaat peribadi, katanya. SPRM turut menyiasat pembelian jongkong emas oleh Aman Palestin. Pertubuhan itu sebelum ini memberitahu SPRM ia merupakan cara untuk menghantar bantuan kepada Palestin. Wow, adakah membeli jongkong emas itu adalah cara untuk membantu atau menghantar bantuan kepada Palestin? Beberapa komen daripada netizen, daripada Brown Falcon di Malaysia kini mengatakan, lama lagi. Mr. Sakau kata, gelanggang dibuka, aman. SPRM sambut kita, jumpa di mahkamah. Kita lihat siapa yang kena, siapa yang betul-betul kena, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Kita berdoa untuk isu ini supaya ia dapat diselesaikan dengan segera dan lebih baik. Semoga tidak ada yang dinafikan haknya, tiada yang teraniaya dan kebenaran dapat dinyatakan dengan secepat mungkin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. 2 jam selepas menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim, ahli Parlimen Bukit Gantang akhirnya dicabar untuk letak jawatan. Saya fikir ini sudah perkara biasalah. Tapi apa pendapat kamu semua? Adakah patut ahli Parlimen Bukit Gantang ini letak jawatan? Ada netizen kata tak perlulah letak jawatan kerana beliau menyokong Anwar Ibrahim bukan kerana mahu kuasa, tapi mahu mengutamakan rakyat, para pengundi di kawasan beliau. Cukup sudah risiko yang dia terima, kata mereka. Kerana pastilah pada PRU yang ke-16 akan datang, besar kemungkinan beliau tidak akan dicalonkan lagi dalam Parti Bersatu. Tapi beliau tidak perlu letak jawatan kerana nanti dia akan besar kemungkinan disingkir daripada menjadi calon Bersatu. Jadi buat apa nak letak jawatan lagi? Hari ini akhirnya kerana sokong kerajaan Madani, beliau dicadang atau dicabar letak jawatan. Ahli Parlimen Bukit Gantang, Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fassal daripada Bersatu digesal letak jawatan dan bertanding dalam PRK kecil di bawah tiket Pakatan Harapan atau Barisan Nasional. Ketua Bersatu Bukit Gantang, Ahmad Man, berkata demikian selepas pemimpin Bersatu hari ini mengumumkan sokongannya kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Jika Syed Husin begitu percaya sokongan beliau ke atas kerajaan Madani mendapat restu pengundi Parlimen Bukit Gantang, maka beliau seharusnya meletak jawatan dan bertanding semula atas tiket Pakatan Harapan atau Barisan Nasional, kata beliau lagi. Jika pengundi menilai tindakan beliau sebagai satu usaha menjaga kepentingan rakyat, pastinya beliau akan menang lebih besar, kata beliau. Tapi katanya lagi mustahil Syed Husin berani meletak jawatan kerana beliau tahu jika kalah habislah kuasa tawar-menawar beliau dengan kerajaan, katanya. Terdahulu Syed Abu Hussein menjadi ahli Parlimen Bersatu kelima yang menyokong Perdana Menteri dan mengisytiharkan ikrar setia, taat setia kepada kerajaan. Wakil rakyat Bukit Gantang itu membuat pengumuman tersebut semasa mengemukakan soalan tambahan kepada Perdana Menteri ketika sesi waktu pertanyaan menteri di Dewan Rakyat hari ini. Kata beliau, saya sendiri bersedia untuk memberi dan membantu kerajaan mewujudkan masyarakat Madani menangani kenaikan harga barang dan kos sara hidup dengan mengambil ibrah Nabi Yusuf, kata beliau. Dengan ini, Bukit Gantang mengisytiharkan menyokong Yang Amat Berhormat Tambun sebagai Perdana Menteri ke-10 dan gagasan kerajaan Madani, kata beliau. Syed Abu Hussein ketika berucap turut menyeru dua bekas Perdana Menteri iaitu Muhyiddin Yassin dan daripada Presiden Bersatu dan Ismail Sabri Yaakob untuk membantu Anwar.
Sementara itu, Ahmad yang juga adun Kuala Sepetang berkata, sokongan ahli parlimen kepada kerajaan harus berdasarkan kepentingan rakyat atas sesuatu isu, bukannya menyokong perpaduan kedudukan Perdana Menteri daripada blok kerajaan. Sebagai ahli parlimen pembangkang, Syed Abu Hussein sepatutnya memainkan peranan sebagai ejen semak dan imbang dalam sistem demokrasi negara dengan jujur dan telus, kata beliau. Sistem demokrasi negara akan musnah jika semua ahli parlimen pembangkang menyatakan sokongan penuh kepada Perdana Menteri hanya untuk mendapat kelebihan peruntukan, katanya. Katanya lagi, dakwaan Syed Abu Hussein bahawa keputusan itu demi kepentingan rakyat sangat meloyakan. Dalam pilihan raya negeri PRN di 6 negeri selepas pembentukan kerajaan Madani, sokongan rakyat masih memihak kepada Perikatan Nasional walaupun mengetahui kami bukan sebahagian kerajaan persekutuan. Justru indikator apa Syed Abu Hussein menyatakan ia demi kepentingan rakyat, katanya. Pandangan rakyat mana yang beliau pegang? Soal Ahmad lagi. Beberapa komen daripada netizen di ruangan Malaysia Kini menyatakan bahawa sokongan Bukit Gantang adalah kepada kerajaan yang diperkenankan oleh Ketua Duli Yang Maha Mulia di-Pertuan Agong, bukan seperti kejadian ahli parlimen bersatu yang telah meruntuhkan kerajaan sebelum ini. Kalau menyokong kerajaan, kamu kata tak bertanggungjawab, maka kamu harus adil dan nyatakan adakah pemimpin kamu yang curang dalam kerjasama boleh dipercayai. Kenapa tidak suruh mereka letak jawatan dulu? Dayus, kata AKJ. Black Hawk pula kata, bukan semua ahli parlimen setuju dengan keangkuhan Muhyiddin dan Hadi yang menolak tita tuanku yang di-Pertuan Agong supaya Perikatan Nasional bersama-sama dengan Pakatan Harapan menubuhkan kerajaan perpaduan. Bukan setakat itu, kata mereka atau kata Black Hawk. Mereka juga menolak menandatangani MOU dengan kerajaan yang antara lain mengurangkan perseteruan untuk menumpukan usaha, memajukan negara dan membantu rakyat. Salah satu lagi komen daripada netizen ialah daripada Prejudis. Beliau menyatakan, salahkah menyokong Perdana Menteri sebagai ketua kerajaan? Perlukah bila keputusan tidak menyebelahi kita, terus memusuhi pihak yang menang? Demokrasi apakah yang diguna pakai demi mengejar pangkat dan kuasa? Itu persoalan daripada Prejudis. Apa pula pendapat anda tentang isu kali ini? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, identiti lelaki yang menawarkan 5 juta ringgit untuk membunuh Perdana Menteri Anwar Ibrahim dicekup di Kota Bahru. Yang mengejutkan kita, lelaki ini nanti kita akan dedahkan identitinya. Saudara-saudara sekalian, memang agak biadab dan kurang ajar, kata netizen, berkaitan dengan tindakan lelaki yang menularkan perkara ini di TikTok. Beliau menawarkan 5 juta ringgit untuk membunuh Perdana Menteri yang ke-10. Bayangkan betapa biadab dan kurang ajarnya perbuatan seperti itu. Pada pendapat saya dan para netizen yang lain, perbuatan ini memang tidak boleh diterima sama sekali. Perbuatan itu memang betul-betul sudah melampau dan memang patut ditahan dan diberikan hukuman yang setimpal. Kerana kita risau dan takut nanti ianya akan jadi ikutan dan akan menjadi satu perbuatan yang menjadi kebiasaan. Kita ucapkan tahniah kepada polis Diraja Malaysia kerana telah pun berjaya mengesan lelaki yang melampau ini dan telah pun menahan beliau untuk siasatan lanjut. Ini beritanya, lelaki menawarkan 5 juta bunuh Perdana Menteri Anwar Ibrahim, kini dicekup di Kota Bahru, dipetik daripada majority.com. Hari ini, seorang lelaki yang berusia 34 tahun ditahan atas dakwaan ugutan bunuh terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui hantaran di media sosial. Beberapa hari yang lepas ditularkan bahawa lelaki tersebut telah menghantar ugutan ataupun tawaran ugutan tersebut melalui TikTok.
Dan kalau kita pikir lelaki yang berusia 34 tahun ini sewajarnya sudah dewasa dan sudah matang untuk memikirkan apa natijah dan apa kesan perbuatan beliau itu terhadap Malaysia dan diri beliau sendiri. Jadi ada netizen kata, padan mukalah, terimalah hakikat dan hukuman yang setimpal dengan perbuatan kamu, kata mereka lagi. Apa pula pendapat Anda sekalian? Dan ada juga yang menularkan dalam media sosial bertanya, apakah hukuman yang sepatutnya diberikan kepada lelaki yang kita kata biadab ini? Ada yang kata perlu diberi sebatan supaya menjadi teladan kepada orang lain dan menghindari perbuatan seperti itu. Apa pula pendapat Anda? Ada juga yang memberikan cadangan, buang negara. Ada juga yang memberi cadangan, buang daerah, buang negeri dan sebagainya lah. Dan yang lebih lucu, ada yang mencadangkan, mengarahkan beliau mencuci tandas sepanjang hayat. Hukumannya supaya dia dapat bertaubat dan dapat muhasabah diri terhadap perbuatan beliau itu. Disahkan oleh Ketua Polis Negara, Tan Sri Razarudin Hussein. Beliau mengatakan individu terbabit ditahan pada Selasa, yaitu hari ini, kerana didakwa memuat naik video di TikTok dan menawarkan ganjaran 5 juta ringgit untuk membunuh Perdana Menteri dan barisan kabinetnya. Kayak juga orang ni ya. Bayangkan 5 juta ringgit itu bukan satu jumlah yang sedikit. Itu sangat banyak. Tapi perbuatan ini memang perbuatan yang cukup biadab. Dia ditahan di Jalan Padang Tembak, Kota Bahru, Kelantan. Suspek diraman sehingga Jumaat untuk disiasat mengikut Seksyen 507 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 katanya. Sementara itu, polis turut menahan seorang lagi lelaki berusia 37 tahun kerana menghina yang di-Pertuan Agong di media sosial. Razarudin berkata suspek ditahan di Kota Bahru kerana didakwa memuat naik ulasan yang berpotensi menimbulkan kemarahan dan penghinaan kepada mana-mana raja. Suspek direman sehingga Khamis dan kes itu disiasat mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, katanya dalam kenyataan pada Selasa. Kedua-dua kes itu disiasat oleh Unit Siasatan Khas Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Kuala Lumpur, kata Razarudin lagi. Ketua Polis Negara juga telah pun menasihati semua orang atau orang ramai di Malaysia, khususnya para penduduk Malaysia, supaya tidak membuat spekulasi mengenai kes berkenan kerana ia boleh menjejaskan siasatan. Polis juga mengingatkan semua rakyat supaya peka dan prihatin terhadap isu sensitif di media sosial, terutama perkara yang boleh mengganggu ketenteraman dan keselamatan awam, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, saya bersetuju dengan peringatan daripada Ketua Polis Negara ini supaya semua rakyat Malaysia berhati-hati. Jangan kerana mahu tular dan menjadi TikToker yang banyak pengikut, anda sanggup membelakangkan keselamatan diri sendiri. Jangan sampai kerana gara-gara benci atau sesuatu yang tidak wajar, anda terlupa bahaya diri sendiri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu yang hangat pada malam ini ialah berkaitan dengan sokongan yang telah diberikan kepada Anwar Ibrahim oleh ahli parlimen yang kelima daripada Parti Bersatu. Nampaknya seperti yang diramalkan oleh netizen dan penganalisis politik, tindakan Muhyiddin membuat U-turn semula untuk bertanding mempertahankan jawatan Presiden Parti Bersatu dilihat tidak berjaya mengukuhkan parti tersebut. Hal ini kerana walaupun mereka menjangkakan domino ataupun rentetan menyokong Anwar Ibrahim akan terhenti selepas Perhimpunan Agung Bersatu pada minggu yang lepas, nampaknya ianya tidak berjaya langsung.
Bahkan ahli parlimen daripada Parti Bersatu kini lebih berani menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Ada netizen dan penganalisis politik yang mengatakan bahwa ianya adalah tindakan yang benar-benar sudah terdesak dan mahu supaya Perikatan Nasional khususnya Bersatu membuat tindakan lanjut, membuat MOU dengan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Ini dilihat apabila mereka berani sekarang. Kalau sebelum ini pada asalnya ketika Kuala Kangsar menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim, apa yang berlaku, mereka hanya membuat siaran secara Facebook dan selepas itu media, selepas itu melalui sidang media. Namun demikian kali ini lain daripada yang lain dan lebih berani ialah mereka menyatakan ahli parlimen daripada Bersatu yang mengumumkan sokongan kepada Anwar Ibrahim sebentar tadi daripada Bukit Gantang menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim melalui sidang parlimen. Ini tentu memberikan kejutan yang lebih besar, tamparan yang lebih perit, tamparan yang lebih sakit kepada Muhyiddin Yassin selaku Presiden Parti Bersatu, kerana ianya bukan dibuat di sidang media, di Facebook, maupun mana-mana TikTok ataupun mana-mana media sosial, tetapi dinyatakan di parlimen. Bayangkan orang menonton secara live, bahkan ianya pula disertai oleh ahli parlimen yang lain. Selain daripada itu, yang lebih menyakitkan lagi Parti Bersatu, sakitnya tuh di sini kata lagu itu, ialah apabila ahli parlimen ini mengambil kesempatan mengajak bukan sekadar dua orang bekas Perdana Menteri, yaitu Muhyiddin dan juga Ismail Sabri Yaakob, supaya menyokong Anwar Ibrahim. Dia mengambil kesempatan untuk mengajak dua bekas Perdana Menteri ini, yaitu Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri Yaakob, supaya menyokong Anwar Ibrahim dan melihat bersama-sama. Dia ada kerinduan untuk melihat dua orang pribadi ini bergabung menyokong Anwar Ibrahim dan mau melihat negara Malaysia yang tercinta ini dipacu ke arah kemajuan yang lebih mapan dan lebih hebat lagi. Saya percaya kalau tiga pribadi ini bergabung sama-sama melupakan agenda pribadi, pasti Malaysia ini akan menjadi lebih hebat. Lupakan dulu agenda pribadi, lupakan dulu agenda parti politik, lupakan dahulu kepentingan dan kuasa pribadi. Kata pepatah dia, buang yang keruh, ambil yang jernih. Pastilah, tunggulah sehingga PRU 16 nanti, barulah timbulkan semula keinginan untuk mempunyai kuasa tersebut. Pasti ianya akan berhasil. Dan yang lebih menarik lagi, bayangkan keberanian ahli parlimen yang menyokong Anwar Ibrahim ini secara berterus terang di dalam Dewan Parlimen itu. Beliau kata dia mengajak ahli parlimen daripada Parti Bersatu, daripada Perikatan Nasional, supaya sama-sama menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan menariknya, apa yang menarik dilihat oleh penganalisis politik khususnya seperti Sabudin.com ialah apabila dia dapat melihat tindakan Parti Bersatu dan Perikatan Nasional, Parti Bersatu lah, yaitu membuat baia ataupun perjanjian taat setia kepada Parti Bersatu dan sokongan kepada Parti Perikatan Nasional, nampaknya tidak berjaya, kata penganalisis politik. Dan sudah dijangka, apapun perjanjian yang mau dibuat, kalau dah berniat untuk mau melanggar, ianya tidak akan ada apa-apa kesan. Senang saja. Contoh yang paling mudah apabila Zuraida Kamarudin telah pun kalah di dalam saman oleh PKR. Nilainya bukan kecil, 10 juta. Tapi dilanggar juga kan? Akhirnya kalah juga dia di mahkamah dan diarah untuk membayar 10 juta kepada parti PKR yang telah dikhianati oleh Zuraida Kamarudin. Kalau 10 juta pun sanggup dilanggar, apakah pula sekadar bayar, kata penganalisis politik dan netizen.
Mereka kata itu bukan satu perkara yang menakutkan. Dan saya sebenarnya ingin memberikan kredit kepada 5 ahli parlimen daripada Parti Bersatu yang telah pun menyatakan dengan berani menyokong Anwar Ibrahim, khususnya kepada parti ahli parlimen Bukit Gantang ini, yang mana berani membuat kenyataan bukan sekadar di media sosial, bukan sekadar di kenyataan media, tetapi di parlimen. Bayangkan, itu memerlukan kekuatan sepenuhnya untuk membuat demikian. Kenapa saya ingin memberikan kredit? Kerana beliau membelakangi diri sendiri, membelakangi kepentingan diri sendiri. Beliau mementingkan kepentingan rakyat yang diwakili oleh beliau, mementingkan pengundi yang berada di parlimen Bukit Gantang. Beliau lebih mementingkan mereka, dan pastinya saya yakin 5 orang ahli parlimen ini sukar untuk mendapat tempat semula dicalonkan dalam PRU 16 akan datang. Tidak mustahil, tetapi sangat sukar untuk mereka dapat slot, dapat dicalonkan sekali lagi. Itu risikonya, tapi mereka sanggup menerima risiko itu, mengambil risiko itu semata-mata untuk memastikan kawasan parlimen mereka dapat dibela, khususnya untuk kemajuan, dan tidak akan tertinggal daripada kemajuan. Itulah sebabnya kita lihat dan kita harus memberikan pujian kepada mereka ini. Dan harus diingat, mereka tidak lompat parti. Mereka hanya menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim semata-mata untuk mendapatkan peruntukan daripada kerajaan. Dan mereka sudah boring lah, tidak mau bertelagah lagi lah. Mereka kata, nantilah, tunggu dulu PRU, barulah masanya untuk bertelaga, masanya untuk menyatakan kekuatan mereka dari segi politik. Jadi bukankah itu sesuatu perkara yang baik? Tapi yang lebih menarik lagi ialah sejauh mana 5 ahli parlimen ini tidak bertambah lagi bilangannya. Kerana netizen dan penganalisis politik meramalkan akan ada sekurang-kurangnya 10 lagi ahli parlimen yang akan menyokong Anwar Ibrahim. Persoalannya sekarang siapa? Dan yang lebih menarik lagi, kononnya kabar angin yang tersebar di media sosial menyatakan sebelum ini ada ahli parlimen PAS yang mungkin akan menyokong Anwar Ibrahim juga. Siapa orangnya? Kita tunggulah nanti. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.